Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dengan pembelajaran kita pada hari ini. Masih lagi pada subtopik 8.2 Locus dalam dua dimensi. Maka standard pembelajaran pada hari ini ialah menentukan locus yang memenuhi dua atau lebih syarat. Kita imbas kembali jenis-jenis locus. Okey, seperti yang kita tahu ada 4 jenis locus. Okey, locus yang pertama ialah locus yang berada jarak sama dari satu titik. Okey, ini adalah satu titik dan locus ni berada dalam bentuk bulatan. Okey, yang kedua adalah jarak sama dari dua titik. Maka locus daripada dua titik, locus ni berada di tengah-tengah. Jarak sama daripada satu garis. Ini adalah garisan PQ dan locusnya berada di kiri dan kanan garisan tersebut di mana jarak dia adalah sama. Dan seterusnya, jarak sama dari dua garis. Okey, kita ada garisan PQ dan juga garis RS. Maka dia adalah pembahagi dua bagi setiap garisan tersebut. Maka locusnya yang ada garis putus-putus ni lah. Maka di sini kita boleh buat kesimpulan, persilangan bagi dua atau lebih locus boleh ditentukan dengan membina setiap locus yang dinyatakan pada rajah yang sama. Mari kita lihat contohnya. Mari kita lihat contoh 7 dalam buku teks pada muka surat 214. Soalan, rajah di sebelah menunjukkan segi empat sama ABCD yang dilukis pada grid segi empat sama bersisi 1 unit. Titik X dan titik Y ialah dua titik yang bergerak di dalam segi empat sama ABCD tersebut. Pada rajah lukis, ini adalah rajah dia. A, locus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 7 unit dari A. Soalan B, locus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari garis AB dan garis CD. Dan seterusnya, tandakan kedudukan bagi semua titik locus X dan locus Y dengan simbol pangkah. Okay, kita lihat dulu kepada soalan A. Locus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 7 unit dari A. Okay. Daripada A, kita ambil jarak 7 unit. Okey, daripada satu titik kita akan membentuk sebuah bulatan dan kita buat lengkuk lah. Lengkuk bulatan yang mana dia punya jarak dia adalah 7 unit. Okey. Dan kita labelkan sebagai locus X. Okey, soalan B pula. Locus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garisan AB dan garisan CD. Di manakah garisan AB? Okey, yang berwarna hijau itu adalah garisan AB. Dan garisan CD yang berada di bahagian bawahnya. Dan kita bagaimana cara nak dapatkan locus titik Y? Okey, dia berada di tengah-tengah antara kedua garisan tersebut. Okey, daripada titik A, kita boleh buat lengkuk. Daripada titik B pun kita buat lengkuk pada bukaan yang sama. Dari titik C dan juga daripada titik D. Dan kita sambungkan persilangan lengkuk tersebut dengan satu garisan. Dan kita labelkan locus tersebut dengan locus Y. Okey, so kita siaplah locus titik Y. Dan soalan C, tandakan kedudukan bagi semua titik locus X dan locus Y dengan simbol. Okey, kita ada locus X yang berwarna purple ataupun ungu dan locus Y yang berwarna coklat. Di manakah persilangannya? Okey, kita nampak di situlah persilangan. Maka anda selesai untuk menjawab soalan contoh 11. Okey, seterusnya ialah contoh 12. Okey, ini adalah soalannya. Rajah di sebelah menunjukkan segi empat sama yang bersisi 2 cm yang digabungkan.
titik X dan titik Y ialah garis titik yang bergerak dari segi empat sama PRTV. Dan pada rajah tersebut, lukis lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 2 cm dari M. Soalan B, lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis PR dan garis PV. Dan tandakan persilangan bagi lokus X dan lokus Y. Okey, ini adalah dia punya gambar rajah bagi segi empat sama yang bersisi 2 cm. Okey, bagaimana menyelesaikan soalan A? Lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 2 cm daripada M. M berada di tengah-tengah dan kita akan membentuk sebuah bulatan. Kita labelkan dengan lokus X. Mudah kan? Okey, kita lihat pada soalan B. Titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis PR dan garis PV. Okey, ini adalah garisan PR dan ini adalah garisan PV. Dan kita nampak dia adalah pembahagi dua sama sudut bagi garisan tersebut. Dan kita boleh sambungkan garisan tersebut dengan warna ungu. Itu adalah lokus Y. Okay. Di sini kita nampak dah ada persilangan. Dan persilangan itu ada dua. Okey. Persilangan antara garisan yang berwarna ungu dan juga bulatan yang berwarna coklat. Okay, ini adalah persilangan yang pertama. Dan ini adalah persilangan yang kedua. Okey, selesai untuk soalan contoh 12. Okey, kita lihat kepada contoh yang lain. Okey, rajah di sebelah menunjukkan segi empat tepat PQRS yang ditukis pada grid segi empat sama bersisi satu unit. X dan Y ialah dua titik yang bergerak di dalam segi empat tepat itu. Pada rajah itu, kita lukiskan A, lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa 4 unit dari titik M. Okey, soalan B. Lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa 2 unit dari garis PQ. Dan tandakan persilangan bagi lokus X dan lokus Y dengan simbol. Okey, ini adalah penyelesaian. Okey, yang kotak-kotak ni adalah dia punya garisan grid lah. Okey, kita lihat kepada soalan A. Okey, soalan A dia nak awak cari titik yang berjarak 4 unit daripada titik M. Ini adalah titik M. Okey, 4 unit daripada titik M dan kita nampak dia menghasilkan sebuah bulatan. Tetapi tak hasil bulatan penuh lah. Kita akan hasilkan lengkuk. Okey. So, yang berwarna ungu itu adalah jawapan bagi lokus titik X. Okey, so lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa 2 unit dari garisan PQ. Okey, ini adalah garisan PQ. Ini adalah P, ini adalah Q. So, kita nak 2 unit ke atas daripada garisan tersebut. Okey, yang berwarna hijau itu adalah lokus Y. Okey, kita labelkan lokus X dan lokus Y. Dan di sini kita nampak dia punya persilangan. Apakah persilangan dia? Ada dua. Okey, persilangan yang pertama dan persilangan yang kedua. Okey. Contoh seterusnya, rajah di sebelah menunjukkan sebuah pentagon segi sekata ABCDE di mana L, M, N, J dan K masing-masing ialah titik tengah bagi garisan BC, AB, AE, DE dan DC. Y dan Z ialah titik yang bergerak dalam pentagon itu. Pada rajah itu, ini adalah pentagonnya. Okey, yang pertama, lukis lokus bagi Y dengan keadaan YA sama dengan AB.
Okay, yang kedua, lukis lokal Z dengan keadaan Z sentiasa berjarak sama dari titik C dan titik B. Dan seterusnya, tentukan persilangan bagi lokus Y dan lokus Z. Okay, penyelesaian. Okay, yang pertama, kita nampak kat sini adalah YA sama dengan YB. Okay, apa yang dimasukkan dengan YA dan YB? YA adalah jarak lokus Y ke titik A dan juga sama jaraknya antara A dan B. So, ini adalah A, ini adalah B. So, kita menghasilkan sebuah lengkuk yang berjarak AB. So, gunakan jangka lukis awak lah. Dengan bukaan A pergi ke B dan hasilkan lengkuk. Okey, yang seterusnya, lukis lokal Z dengan keadaan sentiasa berjarak sama daripada titik C dengan titik B. Okey, di manakah C? C berada di bawah ni. Okey, dan di manakah titik B? B berada di sini. Dan antara kedua-dua ini kita boleh buat pembahagi dua sama serenjang. Okey, dan kita nampak pembahagi dua sama serenjang tadi berada di antara garisan E dan L. Okey, so kita bahagi dua kat sini. Okey, jarak dia sama. Dan persilangan antara kedua-dua lokus tersebut ada satu sahaja sebab dia kata berada di dalam pentagon. Maka kita labelkan dulu lokus Z dan persilangannya berada di situ. Okey, so garisan warna biru dan garisan berwarna ungu ada persilangan. Soalan seterusnya, raja di sebelah menunjukkan sebuah segi empat tepat PQRS yang dilukis pada grid yang sama, pada grid segi empat sama. Diberi X, Y dan Z ialah dua titik yang bergerak dalam PQRS itu. Ini adalah gambar rajanya. Dan soalan dia, pada raja itu lukis. Soalan pertama, lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari PS dan QR. Dan soalan kedua, lukiskan lokus bagi titik Z yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis SP dan garis SR. Soalan B, tandakan persilangan bagi lokus X dan lokus Z itu. Okey, kita lihat kepada penyelesaian. Okey, merujuk kepada soalan, titik lokus bagi titik X di mana keadaan jaraknya sentiasa sama dari garisan PS dan garisan QR. Ini adalah garisan PS dan ini adalah garisan QR. Di manakah lokus bagi titik X? Ini adalah garisan di mana jarak garisan ini adalah 4 unit dan kita boleh letakkan dia punya lokus berada di tengah. So kalau ada 4 unit, kita bahagi 2, kita akan dapat 2. Maka ini adalah lokus bagi titik X. Okey, untuk lokus bagi titik Z yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garisan SP dan garisan SR. Okey, ini adalah SP. Okey, saya manakan yang lain. Dan ini adalah garisan SR. Okey. So, daripada sini kita nampak dia adalah pembahagi dua sama sudut antara dua garisan ini. Dan jawapan dia berada di tengah-tengah ataupun perpenjuru lah. Okey. Dan kita tandakan di manakah persilangannya. Kita nampak persilangannya berada di tengah-tengah antara garisan berwarna biru dan berwarna hijau. Okey, lokus Z dan kita tandakan persilangan. Okey, itu sahaja untuk penerangan contoh-contoh. Okey, ini adalah latihan untuk uji minda 8.2B pada muka surat 215. Okey, anda dikehendaki menjawab soalan ini. Okey, so selamat menjawab soalan.